Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ayat kefahaman pelajaran 6 larangan mempersendakan agama, buku teks muka surat 37. Okey, baca dengan betul, lancar bertajwid untuk ayat kefahaman dan ayat bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Surah Azim. Masuk potongan ayat. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Maksudnya kita kena menjauhi orang yang sentiasa melakukan atau menghina atau memainkan agama. Kita kena jauhi daripada mereka. Yang kedua, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, ingatkanlah kepada mereka dengan ayat Al-Quran agar diri masing-masing tidak terjumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah mereka usahakan. Ayat yang seterusnya, لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, tidak ada baginya perlindungan dan tidak ada juga syafaat, pemberi syafaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, wa in ta'dil kullu 'adl la yu'khaz minha, jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah SWT disebabkan apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun, dan bagi mereka disediakan minuman daripada air yang panas menggelegak dan azab yang pedis kerana mereka kufur ketika hidupnya. Mereka kufur dan mereka mengingkari perintah Ta'ala dan mereka menghina dan mengejek atau mempermainkan agama. Kita tengok kepada bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama. Yang pertama sekali, bangga mempersendakan nama-nama Allah. Maknanya itu bentuk yang pertama. Seseorang itu dia rasa bangga apabila dia mempersendakan nama Allah Ta'ala. Kalimah Allah disalahgunakan kalimah Allah Ta'ala, diletakkan di dalam tandas, diselipar, dipakai dan sebagainya. Rasa bangga. Kita menghina nama-nama Allah Ta'ala, termasuklah ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengejek orang menyimpan janggut, mengejek orang memakai serban, menghina sunnah Rasulullah SAW dengan bersugi dan sebagainya. Banyak yang berlaku hari ini mengejek-ngejek atau menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghina golongan ulama dan orang-orang soleh. Ini adalah antara perbuatan mempersendakan agama, kita menghina ulama dan orang-orang soleh. Sedangkan Nabi kata al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi-nabi. Yang keempat, menafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Maknanya
dia membaca Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran menggunakan hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Bukan berpandukan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama dan sebagainya. Ya, tapi mereka menafsir Al-Quran mengikut kefahaman sendiri. Contoh, wa aqimus solah, dirikan solat. Maka dia menafsirkan dirikan solat dengan menggunakan niat sahaja. Itu salah. Itu ajaran sesat. Yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Yang kelima adalah kita menjadikan maksiat sebagai perkara biasa bagi kehidupan kita. Itu antara perbuatan melaksanakan agama. Yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contoh, judi adalah haram, kita menghalalkan judi. Arak itu haram, kita menghalalkan arak. Zina itu haram, kita menghalalkan zina. Itu antara perbuatan-perbuatan yang mempersendakan agama. Allah dah menghalalkan Allah telah menghalalkan kita perkara yang halal dan mengharamkan kita perkara yang haram. Jadi orang yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal adalah itulah perbuatan mempersendakan agama. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai Islam, hendaklah menjaga kesucian agama Islam. Yang pertama sekali, dengan memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadah korban dan sunnah demi menjamin keutuhan akidah. Yang keempat, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Dan yang kelima, mengamalkan tuntutan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan. Dan yang keenam, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang tinggi atau hukuman yang setimpal berat kepada pesalah-pesalah yang mengabaikan atau yang mempersendakan agama Islam. Jadi seperti ilmu, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, jika ada seorang melihat kemukaran, hendaklah dia memberi nasihat dan peringatan. Sekiranya nasihat dan peringatan tersebut ditolak, maka tinggalkan mereka. Dan kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batili. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berterusan mempertahankan kebatilan yang tidak betul. Daripada Allah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk ketakwaan dan terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dan tidak meminta-minta. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurau ialah sebahagian perbuatan yang tidak baik di sisi Islam. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama berpandukan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Allah SWT tidak akan memberi perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Yang kelima, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan siksaan api neraka. Dan last sekali, yang keenam, kita hendaklah mempertahankan kesucian agama dengan pendekatan yang terbaik.